kita tiba pada bab yang ke-35, muka surat 167. Babu ma ja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang cara tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini akan terangkan pada kita yang Rasulullah pun ketawa sebagaimana manusia lain ketawa. Maka baginda pun ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma iftah alaina fathan qariba. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma iftah alaina fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada pagi doa yang berbahagia ini kita dikumpulkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyyin mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tiba pada bab yang ke-35, muka surat 167. Babu ma ja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang cara tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini akan terangkan pada kita yang Rasulullah pun ketawa sebagaimana manusia lain ketawa. Maka baginda pun ketawa. Ya. Tapi ketawa Rasulullah tu macam mana ketawa tu? Ya. Macam mana cara tertawa Rasulullah? Hadis yang pertama dalam bab, wa bihi qala haddatsana Ahmad ibn Mani' akhbarana Abbad ibn al-Awam akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibn Artah an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushatun wa kana la yadhaku illa tabassuma fa kuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal.
daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, betis Rasulullah SAW kecil, baginda SAW tidak tertawa melainkan tersenyum. Apabila aku melihat baginda SAW, aku berkata betapa hitam matanya seperti orang yang bercelak, sedangkan baginda SAW tidak bercelak. Yakni walaupun waktu siang, waktu yang Rasul tak pakai celak, tapi mata baginda tetap nampak celak. Kenapa? Ya, kerana Rasulullah lahir memang semula jadi bercelak. Kan Rasulullah lahir kan makhulan wa masruran wa makhtunan. Lahir dalam keadaan ketika Siti Aminah melahirkan anak ini yang bernama Muhammad, pertamanya tidak ada tali pusat yang terhubung. Ya, tidak ada tali pusat. Lahir tanpa ada tali pusat. Kemudian makhtunan sudah sedia kala berkhatan, wa makhulan sudah sedia kala bercelak. Iaitu mata baginda ni memang semula jadi nampak bercelak. Ya. Ya. Tapi baginda tetap mengenakan celak. Ya. Pada waktu malam baginda mengenakan celak. Ya. Untuk nak mengajarkan pada umat. Yang mana Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bercelak dengan celak ismit. Telah berlalu babnya pada pengajian yang lalu. Ya, bab bercelaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu untuk mengajarkan umat ini bahawa sunnah untuk bercelak. Celak ismit ni warna dia merun, kemerahan. Baginda tak pakai yang warna hitam tu. Tapi boleh tak pakai warna hitam? Boleh. Tetap dapat pahala sunnah. Cuma yang Rasulullah anjurkan yang terbaik, yang afdal, ismit, celak ismit. Kat sini susah nak jumpa, melainkan Seri Petaling ada lah. Seri Petaling saya rasa. Seri Petaling pun tak pasti ada ke tak. Tak pernah tanya. Selalu jumpa di umrah, waktu pergi umrah tanya kedai pun kadang dah tak ada kat display. Nanti dia tanya ada tak ismit, nanti dia recall, okey, masuk dalam store, kalau dah dia punya stok, oh ada lagi ismit, kena pandai carilah maksudnya. Nanti orang kedai tu, hajah sini murah, hajah mari murah, ada ismit tak, tanya. Ada ismit tak? Oh ismit ada, murah, sini. Kena pandai cari. Kalau di Tarim memanglah, Tarim memang senang nak jumpa ismit. Dia kemerahannya merun, warna dia warna merun. Baginda pun semula jadi wangi. Baginda peluh baginda wangi, dan bau kulit baginda pun memang wangi, semula jadi wangi. Tapi baginda tetap apply perfume untuk mengajak umat dia sunnah pakai perfume, sunnah pakai minyak wangi. Kemudian hadis ini juga beritahu tentang betis Rasulullah. Maksudnya dalam satu hadis ni sahabat tadi nak ceritakan tentang pribadi Rasulullah. Dalam tu ada bab ketawa tadi, tapi beliau juga cerita tentang benda lain yang kita pun ingin sentuh. Betis Rasulullah kecil ini menunjukkan baginda adalah orang yang badan baginda, tubuh baginda ini adalah mantap, mantap dan mantap dan kuat. Sebab kalau betis kecil maksudnya di kekuasaan itu lebih kepada otot yang kuat. Sebab betis ni kalau dia boleh, kalau orang yang cabi dia akan cepat berlemak di situ. Dia boleh bergoyang-goyang. Kawasan betis. Betis Rasulullah tak boleh bergoyang-goyang sebab kental, ototnya kental. Kalau Rasulullah kan orang yang fit badan baginda. Dada dan badan Rasulullah sekata, selari. Dan sahabat mengatakan, kami kalau Rasulullah
terbuka baju kami nampak badan Rasulullah, di bahagian perut Rasulullah kami nampak ada petak-petak yang bersusun. Six pack ke eight pack ke, wallahu alam. Tapi nak tunjukkan kental badan Rasulullah. Jadi kita dapat faham betis Rasulullah kecil kat sini. Kita kata halus ni betisnya, walau comel kecil. Bukan maksud humushatun kat situ. Fi saqi Rasulullah humushatun, maksud kecil kat situ bukan kecil kurus. Humusyah bukan kecil kurus. Kecil yang kecil itu saghirah. Ini humusyah. Humusyah ni dia tak berlemak, dia kurus yang tak berlemak, maksudnya otot saja. Otot yang tegap, ya betul. Okay, kemudian baginda tidak tertawa melainkan hanya tersenyum. Maksudnya tawa Rasulullah yang paling gelak sekalipun hanyalah sekadar dalam bentuk senyuman, ukiran senyuman. Berapa besar bukaan mulut Rasulullah, itulah menunjuk kepada berapa besar ketawa Rasulullah. Kalau Rasulullah begini saja, sikit sajalah ketawa ni. Kalau orang buat lawak macam mana pun Rasulullah. Dan nanti kita akan jumpa hadis, kalau habis gelap pun Rasulullah akan senyum sampai terbuka mulutnya, sampai nampak gigi gerham. Tu dia tak terbahak-bahak. Ya. Duduk kat blok ni, blok hujung sana dapat dengar. Cerita lawak apa tu ya? Daripada jauh dapat dengar. Saya pernah belajar dengan Ustaz Fadli almarhum, meninggal di China. Almarhum Ustaz Fadli, belajar dengan beliau di Kampung Baru. Saya duduk tingkat 16, setahun belajar dengan beliau. Duduk tingkat 16. Kawasan tu kawasan semua flat lah, flat PKNS. Dia ada berapa blok, macam 4 blok begitu. Nanti kalau ada orang ketawa, dia tak tahu tengok cerita apa ke tahu, nanti satu kawasan flat tu bergema, kok. Macam nak runtuh flat ketawanya tu. Ya. Rasulullah tak tahu terbahak-bahak. Rasulullah orang yang wibawa. Ya. Kontrol lah, ketawa pun kontrol lah. Jangan lupa diri, jangan lupa dunia. Ya. Ada maruah yang perlu dijaga, ada air muka yang perlu dijaga. Ada satu orang kawan ni, dia nak masuk Minang, perempuan tu sekali tu ketawa terbahak-bahak, tak jadi. Tak jadi lah, buruk ni ketawa. Jadi jaga maruah lah. Di sebalik ketawa tu pun ada maruah, ada air muka yang perlu dijaga. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Haris bin Jaza'in radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda orang yang sentiasa banyak senyuman kepada orang. Kalau bersemuka dengan orang, pasti Rasulullah akan bermanis muka, pasti Rasulullah akan kelihatan ceria, happy go lucky. Apabila baginda berinteraksi dengan manusia, sentiasa terukir senyuman di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa tersenyum. Dia banyak-banyakkan senyum. Ya. Sunnah baginda banyakkan senyum. Dia awet muda tu, otot-otot dia tarik otot, muka berseri. Ya. Muka berseri bila banyak senyum, sebab dia tarik beberapa otot yang penting untuk awet muda, manis muka. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya daripada Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan senyum. Hadis ni sama seperti di atas, cuma di sisi para ulama hadis, sesuatu hadis yang perawinya berbeza, maka itu hadis yang berbeza. Walaupun lafaz hadis sama, tapi perawinya berlainan. Kita tengok perawi yang sebelum tu adalah yang lain, guru pun dah lain. Imam Tirmizi sebelum tu ambil daripada guru bernama Qutaibah bin Sa'id. Hadis yang ni beliau ambil guru daripada Ahmad bin Khalid.
perawi dan berlainan. Baik, hadis yang berikutnya. Kenapa beliau datangkan juga kalau dah lafaz hadis sama untuk nak menguatkan, mengukuhkan. Maksudnya hadis ni bukan datang daripada satu jalur tapi daripada jalur yang berbeza. Maksudnya nak mengukuhkan, nak menunjukkan memang Rasulullah ni orang yang banyak tersenyum. Hadis yang berikutnya daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama akan masuk syurga dan orang yang terakhir keluar dari neraka. Orang yang pertama masuk syurga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terakhir keluar daripada neraka, kalau akhir secara mutlak, betul-betul akhir, yang akhir-akhir, betul-betul akhir, sudah tentu bukan daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah tentu daripada kalangan umat yang terdahulu, yang lain. Sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan, yang paling lama pun takkan jadi orang yang terakhir. Sebab umat ini umat Nabi SAW kan. Umat ni kan umat yang Allah manjakan. Tidak akan jadi orang yang terakhir, betul-betul terakhir, tidak mungkin. Umat ini mendapat syafaat khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ulama menyebutkan riwayat umat Nabi SAW ni yang paling lama dalam neraka ni 1 hari. Cuma 1 hari tu paling cepat 1000 tahun, paling lambat 50,000 tahun. Tengok pada amalan orang tu, keadaan orang tu. Sebab seseorang individu mempunyai kadar masa yang berbeza antara satu sama lain. Ya, hari akhirat tu dia berbeza. Sebab masa kan ciptaan Allah, jadi Allah boleh kempiskan dia, Allah boleh tarik dia, Allah boleh sempitkan, Allah boleh pendekkan untuk satu orang, panjangkan untuk orang yang lain. Ya, lain kat dunia ni lain. Kita 24 jam, semua orang 24 jam kan. Kita 24 jam, kita duduk sini pun 24 jam, duduk Norway pun 24 jam juga. Orang duduk Fiji 24 jam, orang duduk Chile pun 24 jam, orang duduk Sweden pun 24 jam. Ada ke tempat ada 25 jam? Tak ada. Semua 24 jam. Cuma di dunia ni, sebab masa pun masa adalah ciptaan Allah, jadi dia pun boleh berbeza penggunaan masa itu berdasarkan keberkatan masa. Itu Allah tarikkan masa menjadi slow untuk seseorang, sehingga dalam masa yang singkat dia dapat melakukan amalan yang banyak. Ya. Macam cicit Rasulullah bernama Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Allah bagi keberkatan masa pada beliau sampai beliau dapat semayang tahajud malam qiyamul lail 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya. Sebab apa? Sebab masa yang dia lalui tak sama dengan masa orang lain. Di dunia ni semua 24 jam, tapi 1 jam tu boleh jadi panjang mengikut orang yang berbeza. Kalau Allah bagi keberkatan masa pada satu orang, 1 jam tu jadi panjang. Ya, jadi kita ada keberkatan jadi pendek. Ya. Jadi biasa. Tengok-tengok dah Ramadan. Ya, ini 1 Rejab, maksudnya Syaban, Ramadan. Laju. Ya. Tapi orang yang Allah berkati masa daripada Ramadan yang lepas sampai sekarang, macam-macam perkara yang dibuat. Ya, sumbangan. Ya. Tempat saya belajar di Tarim Hadramaut, ada seorang wali Allah. Allah bagi keberkatan masa pada beliau. Beliau bernama Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Beliau adalah moyang kepada seluruh keluarga As-Saqaf. Beliau wali kutub, wali Allah besar. Setiap hari beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 16 kali. 8 kali waktu siang,
8 kali waktu malam dalam keadaan beliau pun sibuk mengajar, sibuk berdakwah. Beliau ada ladang kurma yang perlu diuruskan, beliau ada pertanian, ada perladangan yang perlu ditengok, dilihat. 8 kali khatam waktu siang, 8 kali khatam waktu malam. Keberkatan masa. Tu masa berbeza tu, keberkatan tu yang lain tu. Ya. Sebab tu ada ulama yang mensyarahkan hadis mengatakan bahawa siapa yang berbakti pada kedua ibu bapanya dan menghubungkan silaturahim, Allah memanjangkan usianya. Maksud memanjang usia itu, Allah bagi keberkatan masanya, seolah-olah usianya dipanjangkan sehingga dia dapat lakukan berbagai perkara yang bermanfaat di dalamnya. Ya. Contoh Imam Nawawi meninggal umur 40, tapi sumbangan yang beliau lakukan tu seolah beliau hidup 100 tahun. Jumlah jilid kitab yang beliau hasilkan seolah-olah beliau mencecah umur 100 tahun. Sebab dia tak kena umur sampai 40 tahun meninggal, tapi majmuk saja 25 jilid syarah kitab Imam Nawawi. Itu baru satu fiqh, belum lagi kitab hadis, syarah Muslim, syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, Riyadhus Salihin Imam Nawawi, Bustanul Arifin Imam Nawawi. Berapa ratus jilid saja Imam Nawawi. Ya, itu keberkatan. Imam Ghazali meninggal umur 50, tapi sumbangan yang beliau lakukan seolah-olah beliau hidup 100 tahun. Padahal meninggal muda, 50 tahun. Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddinnya, dengan Ayyuhal Waladnya, dengan Bidayatul Hidayahnya, dengan Al-Iqtisad fil I'tiqadnya, dengan Qawaidul Aqaidnya, dengan Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan, dengan Minhajul Abidin. Banyak lagi kitab-kitab dia, beliau Al-Wajiz dan Usul Fiqh. Seolah-olah hidup ratusan tahun, tapi meninggal umur 50. Imam Nawawi umur 40, tak sempat kahwin, tak sempat nikah. Itu keberkatan. Baik. Orang yang pertama masuk syurga sudah tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terakhir keluar daripada neraka, Rasul pun tahu, sebab Rasulullah kan Allah Taala singkapkan perkara ghaib kepada beliau. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat dan diperintahkan kepada malaikat, bentangkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosanya yang besar. Jadi Allah bagi kepada malaikat, kamu buka skrin, paparkan pada dia dosa-dosa dia yang kecil waktu dia buat ketika di dunia tu. Ya, biar dia tengok. Ya, ni dah keluar daripada neraka kan? Bukan kasih tengok waktu dia dalam neraka. Ni dah keluar daripada neraka dah. Dah keluar daripada neraka, tapi tak masuk syurga lagi lah, kat luar neraka tu. Dan jangan tunjukkan dosa-dosa besar dia, tunjuk dosa-dosa kecil dia. Pada orang tu pun ditunjukkan, dia tengok, ni semua dosa-dosa kecil aku ni belum tunjuk dosa-dosa besar aku lagi ni. Aku boleh ke tak masuk syurga ni, ke tercampak balik ke dalam neraka ni? Kan dah keluar ni kan, semua dah selamat dah kan? Sebab dulu masuk neraka pun dah melalui proses perhisaban juga kan. Neraca mizan tak lepas kat situ tu yang masuk neraka tu. Ni dah keluar dah. Dah dia orang tak akhir keluar, dia tengok tak ada siapa lagi dah. Sebab neraka yang dikhususkan untuk orang yang transit dah kosong lah semua. Neraka transit dipanggil neraka Jahannam ya. Sebab tu neraka ni lambat laun akan kosong kesemuanya. Sebab ini hanya untuk orang yang transit sahaja, bukan untuk kekal selama-lamanya. Neraka transit ni namanya Jahannam. Sebab nama-nama neraka ni ada banyak jenis ya. Neraka Sa'ir, neraka Wail, neraka neraka Hutamah, banyak lagi nama neraka. Neraka yang transit dipanggil Jahannam ya. Sebab tu kita minta perlindungan, jangan masukkan kita dalam neraka Jahannam. Sebab kalau kita terlindung daripada neraka Jahannam, kita terselamat daripada neraka-neraka yang lain ya. Jadi neraka Jahannam untuk orang yang beriman, yang
yang lambat laun pasti akan terkeluar daripadanya dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, itu neraka jahanam. Jadi dia keluar dalam keadaan dah kosong dah neraka jahanam. Sekarang dia perlu berhadapan dengan, kena paparkan lagi, kena tengok lagi dosa-dosa dia pula sampai dia rasa tak, aku ni lepas ke tak lepas ni. Tapi Allah SWT nak bermanja-manja dengan hamba-Nya, ya, nak bermanja-manja. Kalau nak surprisekan hamba-Nya, kan, kita kan suka surprise, ya. Suami kita kan surprise kita kan, kadang-kadang kita balik tiba-tiba ada sejambak bunga mawar. Dah buang terbiat ke apa orang tua ni? Surprise, dia kata. Ada makna. Kalau siapa yang tak pernah dapat bunga mawar tu, insyaAllah dalam syurga insyaAllah boleh dapat. Ya. Senyap-senyap je. Kalau kita tak pernah dapat, kita yang buat. Kita yang start dulu. Biar dia faham-faham sendiri. Kita bagi secambak bunga pada dia. Baik. Ya. Kalau pasangan kita, orang-orang tersayang kita, kadang anak-anak kita sayang kita, buat surprise untuk kita dan sebagainya, kita perlu tahu Allah ni lebih sayang kita lebih daripada orang lain, ya. Kalau Allah nak buat surprise, dia akan buat lebih daripada orang lain lagi, ya. Kita kena faham konsep tu. Kita rasa mak kita sayang kita, ayah kita sayang kita, anak kita sayang kita, Allah lebih sayang kita lagi. Allah lebih sayang lebih daripada segala-galanya, ya. Jadi Allah Ta'ala kata, malaikat, tunjuk dia dosa-dosa kecil dulu, dosa besar jangan tunjuk dulu. Lepas tu beritahu kepada orang itu, kata Allah, kamu melakukan ini, betul tak? Orang itu pun mengakui tanpa mengingkarinya. Habis ragu. Kena hisap balik ke apa ni? Orang itu gemetar ketakutan daripada dosa-dosanya yang besar. Sebab apa? Yang depan ni baru dosa-dosa kecil ni pun dah banyak dah. Banyak paparan. Ini belum dosa-dosa besar masuk ni. Memang tak ada harapan cerah lah aku ni, kata. Tapi rupanya Allah nak surprisekan dia sebenarnya. Nanti tengok. Kemudian dia perintahkan kepada malaikat, berikan kepadanya kebaikan menggantikan setiap kejahatan amalannya. Betul, Allah kata pada malaikat, bagi tahu pada orang tu, semua dosa-dosa kecil dia semua tadi tu, semua dosa tu tukar jadi currency pahala. Currency kat sana diperlukan sebab manusia itu tingkatan syurganya ditentukan berdasarkan pahala. Berapa banyak kenikmatan, bermula kenikmatan daripada mana, di situ berdasarkan pahala. Jadi kita perlu currency. Currency di sana tak ada ringgit, pahala. Penting. Macam saya dulu sekolah menengah, nak tentukan tingkatan mana, dia tengok kepada saya punya markah periksa, markah exam, ya, markah exam. Masa tingkatan 1 tu, saya masuk kelas yang bawah-bawah lah, sebab tingkatan 1 masih baru-barulah. Adalah dia tentukan dengan UPSR, ya. Dia tentukan kelas tengok pada UPSR, ya. Kemudian tingkatan 1 akhir tahun tu, saya dapat skor banyak, markah. Dan waktu tu yang satu tingkatan saya dalam 400 orang lebih, dan saya dapat nombor 5, top 5. So tingkatan 2 tu dia masuk tingkatan 2A, dia ada A, B, C sampai M, J, M ke N ke, begitulah kelasnya, ya. Jadi kelas tu dia nak cukupkan 40 orang saja. Siapa yang dapat markah bawah sikit je, kalau dah terlebih dia dapat nombor 41, dia dah masuk kelas B. Sebab kelas ni hanya 40 orang. Setiap kelas hanya dihadkan 40 orang sahaja. Jadi siapa yang dapat 40, siapa yang dapat top 40,
markah dia, semua dapat masuk kelas A. Next, semua kena masuk kelas B. Jadi waktu sekolah ni, currency kita ni markah tu. Markah itu currency. Currency kita ke akhirat, pahala kita yang menentukan tingkatan syurga yang mana satu. Sebab syurga ni bertingkat-tingkat. Dia bertingkat-tingkat. Dia bukan lepeh, semua mendata, semua ada kat satu tempat. Tak. Dia bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan mempunyai perbezaan nikmat yang jauh seperti langit dan bumi. Jauh beza antara satu tingkatan. Jadi pahala ni matters. Ya. Jadi bila ditukarkan semua dosa-dosa kecil tu pada pahala, wah, mata dia dah rambang. Ya. Orang itu berkata, actually, aku mempunyai banyak dosa yang aku tak nampak lagi di sini. Where are they? Maksudnya, dia terus rasa tamak pahala kan. Tamak pahala. Saya ada member buat projek tamak pahala. Buat amal kebajikan. Nama projek tu projek tamak pahala. Jadi dia pun dah tamak pahala currency. Sebab dia tahu kita semua tiba ke akhirat, kita akan nampak nilai setiap currency yang kita ada di sana. Jadi dia kata the matters of fact is this: I cannot see my major sins yet. Where are they now? Sebab dia kata yang tadi tu dosa-dosa kecil yang dipaparkan tadi, boleh tak tunjukkan dosa-dosa besar juga? Sebab apa? Sebab dosa besar kalau convert jadi pahala, lagi besar pahala dia. As logic as that. Betul tak? Ya? Lagi besar lah, lagi banyak pahala dia. Berkata Abu Zar, aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gerahamnya. Boleh faham tak point of lucu dia tu? Rasulullah ketawa tengok gelagat orang yang terakhir ni. Dia ni alhamdulillah dah dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah nak bermanja-manja dengannya. Ya. Nanti sekejap lagi kita akan cerita lagi lanjut berkenaan dengan orang yang terakhir keluar ni. Ada kisah lain lagi pula. Maksudnya orang tadi dah memanglah dia tengah on the road nak ke syurga sebenarnya. Tapi Allah Taala nak bermanja-manja. Jadi Allah bermain-main dengan Allah berseloka dengan dia tu. Di situ pun sesuatu yang lucu bagi Rasulullah SAW. Tengok orang ni pula nak juga yang lebih lagi. Itu pun suatu kelucuan bagi Rasulullah SAW. Ya. Kelucuan Rasulullah ini sesuatu yang tinggi kan, tinggi kedudukannya, sesuatu yang orang yang nak rahmat Allah, tamak pada rahmat Allah. Ya. Seorang yang tamak pada dunia sudah tentu Rasulullah tak heran. Tapi ini orang yang dia makin tamak dia dengan pahala. Baik. Hadis yang berikutnya daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tiada sesuatu pun yang menghalang aku untuk berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak aku masuk Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam baginda tidak melihat aku melainkan sambil tertawa. Semua hadis yang kata Rasulullah tertawa, kita kena faham dalam konteks tersenyum. Para sahabat kata tertawa, tapi apa yang dimaksudkan di situ tersenyum, kerana tertawanya Rasulullah itu hanya sekadar senyuman sahaja. Jadi Jarir terasa setiap kali Rasulullah tengok aku, Rasulullah tertawa, Rasulullah tersenyum maksudnya. Sebenarnya semua sahabat pun rasa macam tu. Ya. Hadis yang berikutnya, Sayyidina Jarir radhiyallahu anhu berkata, tiada sesuatu pun yang menghalang aku untuk berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat aku sejak aku masuk Islam melainkan tersenyum. Di sini jelas apa yang dimaksudkan dengan tertawa dengan hadis sebelum tu, maksudnya tersenyum. Rasulullah walaupun seorang pemimpin negara, orang besar, VIP, tetapi Jarir kata tak pernah aku nak kena buat appointment dulu dengan PA dia untuk nak kena masuk menghadap Rasulullah SAW. Anytime kalau aku nak berjumpa dengan Rasulullah, aku mudah untuk berjumpa dengan Rasulullah tanpa ada barrier, tanpa ada hijab, tanpa ada hulu balang nak kena pergi, senang.
Baik. Hadis yang berikutnya. Okey, hadis yang ni tentang manusia terakhir juga keluar daripada neraka. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu ahli neraka yang terakhir keluar, seorang lelaki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Okay, dah terlalu lama dalam neraka tu, keluar pun dalam keadaan merangkak, tak larat lah. Kena bantai, kena tibai, kena banting dalam neraka. Dikatakan kepadanya, pergi dan masuklah ke syurga. Baginda bersabda, maka orang itu pergi untuk masuk syurga, didapati semua orang sudah mengambil tempat masing-masing. Beliau nak masuk dalam perjalanan tu, beliau memendam mandi. Ulang-alik sebab merasakan semua orang dah ambil tempat masing-masing dalam syurga. Sebab dia tahu dia orang terakhir, sebab dia yang last keluar, dia tengok tak ada orang lagi kat belakang. Dia tahu semua orang dah masuk syurga, dan dia orang terakhir. Jadi dia rasa syurga ni dah penuh lah, full house lah. Dia rasa dah tak ada tempat lah untuk dia nak ada tempat dalam syurga ni, rasa dah tak ada. Ya. Maka orang tu kembali, sebab dia ulang-alik, kembali dan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, orang semua sudah mengambil tempat masing-masing. Maksudnya semua dah occupied, syurga ni dah occupied. Dia tak masuk syurga lagi pun, dia masih berlegar kat luar tu. Antara syurga dan neraka tu, dia masih berlegar kat situ lagi. Maksudnya dia ni masih tak percaya dia boleh keluar daripada neraka dan nak masuk syurga Allah. Dia tak percaya. Dia kata, ya. Dan keadaan tak percaya tu, dia rasa low esteem, ataupun dia rasa tak confident betul ke boleh masuk syurga ni. Macam rasa syurga dah penuh ni, dah penuh, ada tempat ke lagi? Maksudnya dia ni orang yang menerima saiz syurga yang paling kecil sekali, sebab dia orang yang terakhir keluar. Dia lah orang yang paling rendah sekali, syurganya paling rendah sekali kedudukannya, ya. Dia menjawab, dikatakan kepadanya, adakah engkau masih ingat suatu masa yang engkau pernah berada di dunia? Kau ingat apa-apa tak? Perasaan kau ketika di dunia, Allah tanya. Kau ingat tak apa-apa perasaan yang kau miliki ketika di dunia? Apa yang kau nak, apa yang kau kepingin, apa yang kau mengidam, apa yang kau suka? Kau ingat tak something ketika kau di dunia? Dia menjawab, ya. Sebab bila manusia tiba di akhirat, dia masih ingat lagi. Akal fikirannya dikembalikan kepadanya. Dia masih ingat dia duduk kat mana, USG berapa, Subanjaya section berapa, SS berapa. Dia ingat rumah nombor berapa, siapa jiran dia, adik-beradik dia, dia sekolah kat mana, tadika kat mana, sekolah rendah, menengah, dia ingat lagi, ya. Kuliah duha, dia pergi kat mana, semua dia ingat, ya. Kita jangan ingat kita dah sampai sana terlupa hal-hal dunia. Kita ingat kita anak siapa cikgu-cikgu kita, guru-guru kita, ingat. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Tabari, bahawa Rasulullah SAW bercerita kepada sahabat berkenaan dengan kehidupan manusia setelah keluar daripada dunia ni, masuk ke alam barzakh. Bila masuk ke alam barzakh, nanti akan datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Dan beberapa pertanyaan yang lain. Akan disoal penghuni kubur di dalam barzakhnya. Kemudian Sayyidah Umar bertanya, ya Rasulullah, adakah tahap akal kita, pemikiran kita seperti kita di dunia dikembalikan semula kepada kita nanti di alam barzakh? Rasul kata, ya, akan dikembalikan. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, saya rasa saya akan tanya pada malaikat tu, siapa Tuhan kamu? Ya, man rabbukuma? Ya. Kalau temperamen manusia kembali kepada alam barzakh, ya Rasulullah, I know my temperament.
I know my attitude. Ya. Saya tahu saya punya ketegasan ya Rasulullah. Maksudnya saya faham keadaan diri saya. Saya rasa saya yang akan tanyalah. Kasihlah. Saya akan tanya kepada malaikat tu, siapa Tuhan kamu? Sebab Sayyidina Umar ni kan orang yang tegas kan, garang. Syaitan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Rasulullah kata, Umar, kamu nak tahu tak alam gaib yang ada syaitan tu? Syaitan takut dengan kau. Kalau kau lalu satu jalan, dia dah tak lalu jalan tu. Kalau daripada jauh dia nampak kau jalan nak bertembung, dia lari lintang pukang. Dia tak nak pun berselisih dengan kau. Kalau satu lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar, 3 hari dah syaitan tak lalu situ. Tu hadis sahih tu. Rasulullah kata Sayyidina Umar, dahsyat Sayyidina Umar ni. Ya. Rasulullah kata kalau Allah ada Nabi setelah aku, Umar orangnya. Hadis sahih. Ya. Jadi kalau akal aku kembali ya Rasulullah, aku rasa aku yang bertanya. Tak lama kemudian setelah beberapa tempoh masa, Malaikat Jibril AS datang kepada Rasulullah SAW, memberitahu kepadanya sesuatu hal berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Pada ketika yang lain Rasulullah berjumpa dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, nanti engkau akan kembali ke alam barzakh dan malaikat munkar nakir akan datang kepadamu untuk bertanya soalan kepadamu. Tak sempat mereka bertanya, engkau dah bertanya kepada mereka, man rabbukumah, siapa Tuhan kamu berdua? Dan mereka semua keduanya kehairanan, kami dihantar untuk bertanya kepadanya ataupun kita dihantar untuk ditanya. Okey. Nakir, kita ni Datuk Kir, kita ni, kita patut yang tanya dia ke dia patut tanya kita? Please remember again, kita ni patut kena soal dia kan? Bila masa kita pula disoal ni? Entahlah kar muka dan nakir. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, wahai Umar, kedudukannya keheranan. Mereka mengatakan, adakah kita dihantar untuk menyoal atau kita diutus untuk disoal? Lalu keduanya berlalu pergi. Kerana keimanan Sayyidina Umar ini seorang yang mantap. Kalau ada Nabi setelah aku, Umar orangnya, kata Rasulullah. Ya. Baik. Jadi Allah bertanya, kamu ingat tak sesuatu ketika di dunia? Ya, baginda sampai bersabda, lalu dikatakan kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala, Rasulullah cerita lagi, Allah Ta'ala kata kepadanya, sekarang berangan-anganlah. Sekarang ni cuba kamu fikir apa yang kamu nak. Sebab Allah dah suruh dia masuk syurga, tapi dia rasa syurga dah penuh. Sekarang Allah SWT kata ginilah, ketika di dunia dahulu, apa yang kau nak? Dia pun mula berangan-angan. Baginda bersabda, maka orang tu pun berangan-angan. Maksudnya dia pun terfikir, dulu aku pernah nak ada nak ada wet kitchen dengan dry kitchen, nak ada island, ada coffee machine. Kemudian dia rasa dia nak ada rumah yang ada mahlik, ada wings, ada right wings, ada masuk pintu utama lain, pintu private lain. Sekarang dia dah mula fikir mahligai, dia dah milih istana. Sekarang dia dah mula fikir istana. Sekarang dia dah mula fikir nak Ferrari, mula nak mikir McLaren, dia nak Lamborghini, dia nak kereta Velfire, nak Alphard, dia nak sekarang nak kapal jet peribadi. Sekarang dia fikir dia nak ada kerajaan. Kalau pada jadi raja, dia pernah fikir kalau aku jadi raja kan bagus dulu. Sekarang dia fikir kalau tak dapat macam Brunei ke, tak dapat macam Abu Dhabi, dapat macam Negeri Sembilan pun cukup, ataupun Raja Perlis. Sekarang dia dah mula kembangkan lagi angan dia, tak aku nak merintah satu dunia terus. Satu dunia ni kalau boleh dia nak. Dia tak nak harta sebanyak Jeff Bezos, tak nak banyak seperti Zuckerberg ataupun Buffett apa tu? Warren Buffett. Tak nak seperti Microsoft tu, Bill Gates.
Sultan Brunei ke, Sultan Qatar ke, Sultan tak nak. Satu dunia punya kekayaan dia nak. Sebab Allah dah suruh angan-angan. Mula daripada dry kitchen je fikir. Wet kitchen, lepas tu washing machine dengan dryer. At least. Sekarang dia dah kembangkan angan-angan dia. Satu dunia, sutai dunia dia nak. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya untuk engkau apa yang engkau angan-angankan tu dan 10 kali ganda itu lagi. Sebab dia nak satu dunia, Allah kata aku bagi 10 kali ganda dunia. Itu saiz syurga engkau. Sebab tu manusia ni masuk syurga, memang dia akan sebenarnya jadi raja di dalam kingdomnya. Kerana saiz di dalam syurga itu bukan lot-lot rumah, lot-lot 1 ekar, 2 ekar seorang dapat. Dia satu kingdom yang saiz yang paling kecil adalah orang yang terakhir keluar daripada neraka ini, iaitu saiznya 10 kali ganda dunia. Tuan-tuan, puan-puan, USJ pun kita tak habis pusing lagi. USJ pun tak habis pusing lagi. Dunia ni pun kita tak habis pusing lagi. Turki tak pergi lagi, Switzerland tak pergi lagi, New Zealand tak pergi lagi. Ada di antara kita yang sudah pergi, tapi ada tempat lain. Cape Town tak sampai lagi. Cape Town ni syurga dunia juga. Kashmir, pegunungan Alps, Balkan, tak habis lagi pusing. Syurga itu lebih cantik daripada itu semua lagi. Lebih cantik daripada pegunungan Afghanistan dan juga pegunungan Tibet, pegunungan Alps. Lebih cantik daripada itu, bahkan Allah bagi 10 kali ganda dunia. Lebih hebat lagi. Sebab tu dalam Quran surah Al-Insan juz 29 Allah SWT mengatakan, apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga, Allah surprisekan mereka, rupanya saiz di dalamnya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila mereka masuk ke dalamnya, mereka terlihat keadaan syurga mereka melihat ianya sebuah kingdom, sebuah majesty yang besar. Satu penghuni. Kita jangan penghuni syurga ni lot-lot 10 ekar seorang, kan, satu kingdom. Allah tahu manusia suka jadi raja, Allah jadikan dia raja di setiap kingdomnya, dan isterinya sebagai pemaisuri akan dilayan oleh ratusan dayang-dayang dan pembantu. Sebab Allah surprisekan manusia sehingga manusia tidak akan hilang novelty dalam syurga. Kerana Allah sentiasa surprisekan. Kita jangan fikir, lama benar duduk dalam syurga ni. Lepas 1000 juta tahun tak mati-mati lagi. Tak boring ke? Tak sempat boring, tuan-tuan. Tak sempat boring pun. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa surprisekan kita dengan sesuatu yang Allah upgrade, Allah Ta'ala upgrade, Allah Ta'ala enhance, Allah SWT tingkatkan kenikmatan dalam syurga. Bayangkan setiap kali teguk air, next tegukan lebih sedap daripada yang sebelumnya, dan increasement itu berlaku secara infinity. Setiap makanan yang kita makan, setiap kunyahan lebih lazat daripada kunyahan sebelumnya. Dan kita dah habis satu makanan, pada next meal kita makan, next level kesedapan adalah next yang terakhir tadi, daripada kunyahan yang terakhir. Dia akan berlaku secara infinity. Macam mana nak bosan? Muka kita akan sentiasa bertambah cantik, bertambah cute, bertambah tampan, bertambah janggut, bertambah bergetah, bertambah jelita. Kat dunia ni je yang kau lama, kau pergi janggut ni, kau pergi, dia makin lama makin surut pula kecantikan ni, dia makin berkedut pula makin kerepot, tak bergetah dah macam waktu muda-muda dulu. Itu hanya berlaku di dunia sahaja. Sebab Allah nak bagi surprise yang besar ke akhirat. Di syurga manusia makin cantik, makin cantik. Cuma yang saya tahu daripada hadis, penambahan kecantikan berlaku setiap minggu. Setiap minggu, semua, baik lelaki dan perempuan,
semua penghuni syurga semua tak akan berada pada takut yang sama daripada segi rupa paras, dan walaupun dah bertukar sejuta kali pun kita tetap kenal orang yang patut kita kenal. Dia takkan, sebab dah lama tak jumpa, muka dah berubah, tiba-tiba dah tak kenal. Tak. Manusia akan diberi identiti masing-masing yang setiap manusia kenal. Ini ayah dia, ni abang dia, ni adik dia, ni kakak dia, ni isteri dia, ni anak dia. Tetap kenal. Ada identiti yang Allah Ta'ala letakkan. Sehingga dah berjuta kali pun berubah muka, tetap kenal. Ya. Panorama dalam kingdom kita tu pun sentiasa berubah. Ya. Sentiasa berubah, sentiasa makin cantik. Pilih pipe yang ada, katakan ada pilih pipe di mahligai, di dalam syurga. Esok pilih pipe dia dah makin cantik daripada sebelumnya. Keesokan harinya makin cantik pilih pipe. Dan ia bertambah cantik secara infinity. Sebab model cantik dalam khazanah Allah tidak ada had, tidak ada limit. Panorama dan sendiri yang indah di depan balkoni mahligai kita tidak ada limit di dalam khazanah Allah. Allah boleh tambah, Allah boleh enhance, Allah boleh upgrade secara eternity dan infinity. Macam mana manusia nak bosan? Ya. Tidak akan hilang yang namanya syurga, tidak akan sekali-kali hilang novelty. Ya. Di dunia ni boleh cepat hilang novelty. Ya. Mula-mula semangat tanam pokok bunga. Ya. Oh, bunga cantik-cantik. Jadi benda baru ni ada novelty. Bila dah lama-lama dah tak terurus. Ya. Semangat pergi Sungai Buloh. Masya Allah, Masya Allah. Sekali bila dah bersemak sikit dah hilang novelty. Ya. Dah tak terurus, dah bersemak dah. Pasu-pasu bunga. Ya. Ya, di dunia ni cepat hilang novelty. Ya. Tapi di akhirat Allah takkan hilangkan novelty tersebut dengan Allah meningkatkan keterujaan dan terkesimanya penghuni syurga pada setiap masa di dalam syurga. Ya. Baik. Baginda SAW bersabda, orang itu berkata, engkau olok-olokkan aku ke, ya Allah, sedangkan engkau lah Al-Malik, sedangkan engkau Tuhan, maha memiliki, menguasai segala-galanya. Maksudnya orang tu macam tak percaya. Tadi suruh angan-angan je, tiba-tiba Allah nak merealisasikan apa yang dia angan-angankan tu. Sebab dia ingat pada asalnya syurga dah penuh. Kan dia ingat dia dah tak ada tempat dalam syurga. Kan? Telah ada pun dah kona-kona agaknya. Kona-kona bucu-bucu syurga dah tak ada tempat. Sekarang dia cuba bayangkan satu dunia punya kekayaan. Dan Allah kata Allah nak balas 10 kali ganda tu semua. Jadi dalam bahasa Arab ni, atas kharubi wa antal malik. Maksudnya, are you kidding with me, oh Allah? Are you joking around? Are you kidding? Maksudnya dia tak percaya. Kan? Sebab Allah kan nak surprisekan, dia surprisekan sesuatu yang luar jangkaan manusia. Bila Allah surprisekan manusia, ini sesuatu yang tak dapat dilihat, tak pernah dilihat dengan mata, tak boleh dibayangkan pun dengan akal fikiran, tak pernah didengari dengan telinganya. Segala kemerduan di dalam syurga kita tak pernah dengar dengan telinga kita. Bayangkan dalam syurga, kalau angin bertiup, kena angin apa? Daun-daun di pohon, bunyi-bunyi itu semua menghasilkan suatu melodi dan irama yang indah yang manusia tak pernah dengar pun irama seindah itu di dunia. Itu baru bunyi daun-daun pohon. Begitu juga Rasulullah kata bunyi angin gendang-gendang gagang-gagang pintu dan tingkat-tingkat bila mereka bergoyang-goyang disebabkan angin, semuanya melahirkan suatu melodi dan irama yang sangat merdu, sangat sedap. Yang melodi dan irama seindah itu tak pernah didengari oleh telinga manusia ketika di dunia. Tak pernah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat baginda Rasulullah SAW tertawa hingga nampak gerhamnya. Ya, dia sampai. Sebab Rasulullah rasa lucu, hamba ni dia sedang dimanja-manja. Sebab Rasulullah ni kenal Allah. Rasulullah tahu Allah ni memang suka bermanja-manja dengan hambanya. Ya. Rasulullah faham. Kita ni sama pasangan manusia ni pernah bermanja-manja kerana suami manjakan kita kan. Amin. Ini kan lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Anak-anak kita manjakan kita. Allah lebih manjakan kita lagi.
Rasulullah tahu Allah, kenal Allah. Allah tahu Allah nak macam mana Allah sebenarnya sedang berinteraksi dengan orang ni dalam keadaan manja. Maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai orang tadi sampai tanya, "Are you kidding?" Oh Allah. Ya, sampai tak percaya tu. So yang dia bakal nak dapat nikmat sekejap lagi. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya daripada Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah adalah anak murid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Daripada kalangan tabi'in. Beliau berkata, aku menyaksikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu didatangkan dengan haiwan tunggangan yang dinaikinya. Ketika beliau meletakkan kakinya pada tunggangan, beliau membaca Bismillah dengan nama Allah. Apabila beliau sudah duduk tetap di atas tunggangan, beliau membaca Alhamdulillah. Ya, ini adab naik kenderaan. Sekejap lagi kita nak masuk kenderaan, kita baca Bismillah, dan apabila kita labuhkan punggung kita di atas kerusi, kita baca Alhamdulillah. Nak masuk tu Bismillah, bila labuh saja punggung atas kerusi baca Alhamdulillah. Ya. Kemudian membaca, bila dah duduk dalam kenderaan tu, dah duduk, baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami tidak mampu menguasainya sebelum ini, dan sesungguhnya hanya kepada Engkau lah kami kembali. Ini doa naik kenderaan. Tapi hari ini kita nak upgrade lagi doa naik kenderaan kita, bacaan-bacaannya. Jadi kita belajar hadis ni, kita nak amal selalu dah, nak terus amal, ya. Kemudian membaca, lepas baca Subhanalladzi sakhkhara lana, baca Alhamdulillah 3 kali, kemudian Allahu Akbar 3 kali. Kemudian baca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pun doa naik kenderaan. Maha sucimu ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau. Kemudian Sayyidina Ali tertawa, yakni tersenyum. Aku berkata, mengapa kamu tertawa wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, aku melihat baginda Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang aku lakukan tadi. Kemudian baginda tertawa. Maksudnya lepas baginda baca tadi semua tadi, lepas baca la yaghfiru dzunuba illa anta, kemudian baginda tertawa. Ya. Dan aku lihat Nabi pun ketawa, senyum pada aku. Sejak daripada itu, setiap kali aku baca doa naik kenderaan ni, aku ketawa. Ya, aku senyum maksudnya. Maksudnya senyum adalah sebahagian daripada adab kenderaan. Adab naik kenderaan antaranya senyum lepas baca doa. Aku, iaitu Sayyidina Ali kata, aku berkata, mengapa Tuan tertawa ya Rasulullah? Baginda bersabda, ya. Maka Sayyidina Ali kata pada anak muridnya tadi, Ali bin Rabi'ah, aku dah tanya dah kepada Rasulullah, kenapa dia tersenyum lepas baca doa tadi? Kenapa tersenyum? Baginda SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu sangat mengagumi hamba-hambanya apabila berkata, Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Allah Ta'ala maha mengetahui, tiada seorang pun yang boleh mengampunkan dosa-dosa selain dia. Maksud Allah Ta'ala kagum ni, Allah Ta'ala reda, kehendak Allah yang reda dan gembira dengan hamba-hambanya yang tahu tak ada siapa boleh ampunkan dia. Lalu dia mengungkapkan perkataan yang melambangkan tak ada siapa dah boleh tolong saya untuk ampunkan saya, Allah aja yang boleh. Maka Allah suka perkataan hambanya yang mengetahui bahawa hanya satu-satunya pintu yang kita dapat ketuk untuk mohon taubat, mohon keampunan, hanya pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu yang Allah Taala suka bila ada hambanya yang realize yang satu-satunya pintu yang dia dapat pergi kembali untuk berdamai hanya pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia dah menyedari kelemahan dan kekurangannya, terlanjur tersungkur dalam kesalahan dan kesilapan, dan dia tahu tak ada siapa lain dah yang boleh ampunkan melainkan aku. Jadi aku suka
orang yang mengakui dan mengetahui perkara tersebut. Maka berkagum kat situ ada maksud Allah tertawa. Dalam riwayat yang lain Allah tertawa. Maka Rasulullah tertawa kerana tawanya Allah. Ketawa Allah ni jangan kita ingat Allah tu ada mulut senyum pula ya. Maksud ketawa Allah itu Allah kagum, Allah taklah suka, Allah reda. Itu maksud Allah tertawa. Maka Rasulullah tertawa dengan tawanya Allah. Macam Allah manusia, Rasulullah boleh zahirkan ketawa itu dalam bentuk senyuman. Walhasil ini menjadi sunnah dalam doa naik lepas dalam adab naik kenderaan untuk kita senyum lepas baca doa. Daripada segi psikologi ia baik kerana naik kenderaan ni kadang kita menempuh perjalanan yang sukar, yang sulit, yang susah nak pergi tandas, yang kita kena tahan, yang banyak. Sebab tu Rasulullah sebut safar ini sebahagian daripada azab. Sebab banyak kita tak ada, kita tinggalkan zon keselesaan kita, tinggalkan rumah kita, sofa kita, katil empuk kita, kadang kita kena duduk atas kursi itu berjam-jam, betul tak? Ya. Hari itu saya pergi Tarim daripada Oman sampai ke Tarim 20 jam dalam bas. Bukan ada RNR. Tandanya Masya Allah. Pada padang pasir kan, meretah padang pasir. Tapi itulah safar, perjalanan. Tapi Rasulullah ajar kita untuk psikologi kita ni, biar emosi kita biar bagus ketika mula naik kenderaan. Mudah-mudahan ia mempengaruhi seluruh perjalanan kita. Sebaik satu sangka baik pada Allah, Allah mudahkan perjalanan kita ini, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan bila kita senyum, ialah emosi kadang terganggu kan, penat, letih. Mudah-mudahan dengan senyuman yang terukir ketika nak mulakan perjalanan itu, ia memberi pengaruh kepada emosi kita, mental kita, fikiran kita. Maka ia memberi suatu vibe dan juga mood yang baik kepada kita. Maka insyaAllah dah kita senyum. Dan senyum ni, kalau ada orang sebelah, kita senyum pada orang sebelah. Kalau dia tanya, gapo senyum ni? Senyum gapo ni? Ada apa, ada hutang ke? Kata tak, saya mendengar daripada ustaz saya bahawa sunnah sebab saya pun dengar hadis ni daripada guru saya. Ketika beliau meriwayatkan, beliau pun senyum kepada kami. Beliau pun kata, aku melihat guru aku ketika meriwayatkan hadis ni senyum. Dia senyum tu berantaian kepada Rasulullah SAW. Senyum yang tak putus. Saya senyum kepada guru saya Mufti Alauddin Al-Afghani. Beliau senyum, beliau mendapat senyuman daripada gurunya Maulana Yusuf bin Nuri. Maulana Yusuf bin Nuri dapat senyuman daripada gurunya Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Dan itu berlanjutan sampai kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Rabi'ah. Ali bin Rabi'ah dapat senyuman daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat senyuman daripada Rasulullah SAW. Rasulullah mendapat senyuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berantaian. Ini ilmu yang bersanad. Senyum pun bersanad. Senyum pun ada sanadnya. Alhamdulillah ala ni'matih. Hadis yang terakhir, dan senyum itu walaupun kalau kita malu pun nak senyum pada orang sebelah, senyum seorang diri je lah. Kalau malas nak panjang cerita. Tapi kalau saya pimpin jemaah, lepas saya baca doa kondak fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, look at your partner and smile at him. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, and smile. Saya kata senyumlah, senyumlah. Dan kalau kita naik kenderaan seorang diri, senyum seorang diri. Lepas baca fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, senyum. Malaikat ada nampak kita senyum, jangan risau. Kita senyum pada malaikat, senyum pada qarin. Kita ada jin pendamping, senyum kat dia. Hadis yang terakhir daripada Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku melihat Nabi SAW tertawa pada hari perang Khandaq sehingga nampak gigi gerahamnya. Amir bin Sa'ad
berkata, aku bertanya kepada Sa'ad, bagaimana baginda boleh tertawa? Sa'ad menjawab, ada seorang lelaki kafir memegang perisai. Sayyidina Sa'ad sebagai pemanah, lelaki kafir itu berkata, keperkhadak kan parit yang dalam. Ni Madinah, sana orang kafir datang. Jadi orang kafir ada datang dengan perisai dia besar begini, datang dekat-dekat dengan kawasan parit tu. Jadi yang sebelah Madinah ni ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan ada Rasulullah SAW di tepi beliau. Dan Sayyidina Sa'ad ni adalah orang yang mahir memanah, dan beliau pun dah keluarkan. Sayyidina Sa'ad dan lelaki kafir itu berkata begini dan begini dengan perisai penutup dahinya. Perisai dia datang dekat-dekat. Ketika lelaki itu mengangkat kepalanya daripada lindungan perisai, Sayyidina Sa'ad melontarkan anak panah tepat pada sasarannya, terkena dahi lelaki itu. Lelaki itu jatuh dan terangkat kakinya, maksudnya terbungkam. Sebab ketika musuh tadi dia nak jengah nak tengok, ketika terjengah tu panah Sayyidina Sa'ad terus tepat pada dahinya dan dia terbungkam. Maka baginda SAW Nabi tertawa hingga nampak gigi gerhamnya. Amir berkata, aku bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mengapa baginda tertawa? Maksudnya, apa yang lucunya sampai Rasulullah tertawa? Sa'ad menjawab, kerana perbuatan aku yang panah lelaki itu. Maksudnya boleh jadi Sayyidina Sa'ad ni kan orang yang awal-awal masuk Islam, dia memang rapat dah dengan Rasulullah. Boleh jadi beliau ada buat satu gelagat lah dengan Rasulullah bila dah terkena sasaran tu. Kalau kita ada pistol kan, begitu. Jadi panah tu mungkin Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah tunjuk, kan, ataupun beliau kucup ke, kan, panah dia tadi, ataupun dia buat begitu ke, ataupun ada satu gelagat yang Sayyidina Sa'ad buat yang Rasulullah tertawa. Pendek kata begitulah. Sayyidina Sa'ad menjawab, kerana perbuatannya melontar panah kepada lelaki itu. Maksudnya ada gelagat, ataupun dia lontar begini ke, daripada belakang ke. Maksudnya adalah benda yang melucukan daripada cara Sayyidina Sa'ad memanah. Beliau ni seorang yang mahir, memanah. Orang yang mahir ni, dia panah begini pun dia tepat, dia ambil ataupun kaki dia masuk dalam sebelah bawah kaki dia pun akan tepat. Maksudnya ada sesuatu yang melucukan daripada gelagat Sayyidina Sa'ad yang menyebabkan Rasulullah tertawa sampai nampak gigi gerham. Maksudnya kelakar sangat Sayyidina Sa'ad tu buat tu. Tak tahu macam mana nanti ke akhirat kita jumpa Sayyidina Sa'ad, kita tanya, awak buat apa ya? Sebab kita akan ingat tau, hadis ni kita belajar hari ni 23 hari bulan 1 2023, 1 Rejab. Kita ingat waktu ni, tak hilang memori ni. Ke akhirat insyaAllah kita akan jumpa sahabat-sahabat. Artinya Sayyidina Sa'ad ni, kita sama-sama tanya Sayyidina Sa'ad, awak buat apa sebenarnya tu sampai Rasulullah sampai gelak, sampai nampak gigi geraham tu? Boleh tak ceritakan awak buat macam mana Rasulullah sampai rasa lucu sangat tu? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita keselamatan di dunia dan akhirat, masuk syurga tanpa hisab bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Moga Allah kurniakan kita kesudahan yang baik, menjauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Antara amalan yang diajarkan oleh guru kami ketika masuk bulan Rajab, dibacakan istighfar yang banyak sepanjang bulan Rajab, dan kami diajarkan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Hafiz sebagai pelajar Darul Mustafa untuk setiap kali lepas solat Isyak dibacakan Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. 70 kali dibaca Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya, pada waktu malam. Semoga Allah kurniakan kita taufik hidayah untuk amalkan dan sampaikan kepada yang lain, insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.